Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita pada petang ini kita dapat sekali lagi berkumpul di alam maya dalam satu sesi sembang santai projek akhir. Dan insyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup relevan ketika ini, di mana para pelajar sedang bersedia untuk menyiapkan laporan projek akhir. Dan pada petang ini kita akan membincangkan secara santai berkaitan cara mudah sedia abstrak projek akhir. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih, tinggi-tinggi penghargaan kepada panel jemputan kita pada petang ini, iaitu yang berbahagia Dr. Zamsalwani binti Zamri, penolong Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Apa khabar, Doktor? Okay, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, dapat sudi meluangkan masa pada petang ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah. Okey, baiklah, Doktor. Kita pada petang ini terdiri, kita punya ahli mesyuarat kita pada petang ini terdiri daripada pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam, iaitu dari program Diploma Kejuruteraan Awam dan Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar semester 5, yang mana sedang berusaha untuk menyiapkan laporan projek akhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada doktor untuk menerangkan cara mudah sedia abstrak projek akhir. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Zamsalwani binti Zamri. Saya telah berkhidmat sebagai pensyarah bermula daripada 2002 sehingga sekarang. Saya mulakan, kenapa saya tampal gambar family saya? Kerana mereka adalah inspirasi saya, especially parents saya dan juga saya punya supervisor. Okay, saya mengharapkan semua rakan-rakan saya, pelajar-pelajar saya mampu ataupun lebih daripada saya. Okay, capailah cita-cita setinggi gunung. Okay. Okey, seperti yang dimaklumkan bahawa hari ini saya diminta untuk menerangkan berkenaan dengan abstrak. Okay. Kita tengok language dia, macam mana cara kita menulis. Yeah? Okay, apa bahasa yang perlu kita gunakan. Yeah, okay. Abstract used in personal language using either phrases such as this paper investigates. Kita tak boleh pakai we. We kita? No, tak boleh. I ke, you ke. Kita menganggapkan paper ini ada, selalunya paper technical, even though kita punya report pun, we cannot say we. Kalau dalam penulisan technical. So, tolong kalau ada pelajar-pelajar yang menggunakan perkataan we, I, us, padamlah perkataan tu. Okay. So, kita nak ganti dengan apa kat situ? This paper, this research, or this study. Okay, this study, this report. Yes. Bukan kalau my no, tak boleh tak boleh. Dilarang sama sekali. Tak boleh No. Tak ada. Sepanjang saya membaca jurnal ataupun abstract paper technical ke, tak ada kita sebut we, us, they. No. Tak ada. Okay. So kita kena gantikan dia dengan this research, this study, this paper. Okay, baik. Kemudian start the abstract with present tense. Saya rasa semua pelajar tahu apa yang dimaksudkan dengan present tense, macam mana ayat present tense. Okay. Contohnya, this paper investigate. Itu present tense, investigate kan. Dia bukannya past tense, dia bukannya past. Kalau start dengan present tense, for the methodology you can use present tense, but it's more common to use past tense. Okay, the comparison is, this is present tense, or the product was made.
the product was made. Maksudnya itu adalah past tense. The data obtained are were evaluated using, this is the past tense. Maybe you can use present tense, but sometimes we can use a past tense. Saya rasa semua pelajar-pelajar hebat tentang English sebab every sem dia belajar English, betul? Sampai semester 4 ke semester 5 ada English. Okay. Kemudian yang keempat, results are expressed either in present or past tense. Contohnya, a significant difference between X, Y shows. This is a present tense. Okay. This correlated. Okay, ini contoh. Ini kalau dalam science socials, dia akan sebut this correlated. Maksudnya ada kesinambungan. Often a combination of present and past tense is adequate when pointing to conclusions. Contohnya, the results showed that there is. Okay, this is the past tense. Okay, result pakai past tense. Yes. Methodology pun boleh pakai past tense. Boleh pakai past tense. Yes. Atau present tense. Yes. Kecuali pada introduction itu adalah present tense sahaja. Present tense sahaja. Okay. Last kali, application are often stated in present tense. This result can be applied. Contohnya dia last kali dia punya implikasi ataupun applications, kita boleh buat ayat kita, this result can be applied to. Okay. So this is the language that we can use during your abstract writing. Yang kelima tu doktor. Ya. Application. Yang itu kita nak guna untuk conclusion ke ataupun recommendation ke macam mana? Bukan, itu adalah kita nak macam significant kita. Significant of the study. Study kita ni last kali kita nak cerita keputusan ini boleh digunakan untuk untuk diguna pakai contohnya menambah baik kualiti alam sekitar contohnya. Contohnya saya boleh cakap produk ini mampu untuk meningkatkan kualiti air dan boleh diguna pakai oleh pihak berkuasa tempatan. Okey. Aplikasi dia dekat mana? Inilah kita promote dia. Okey, baik. Okay, so saya rasa dah hampir. Yang ini saya ambil daripada kita adapt daripada Glassman Deals 2010. Okay. Kita tengok background. Kita nak cerita apa dekat dalam background kita? Contohnya, ini adalah vocab yang selalunya diguna pakai dalam abstract. Contohnya, a number of study. It is assumed that it is widely known, a recent research. Okay, itu adalah kita punya introduction, kita bagian introduction. Itu adalah perkataan-perkataan yang sering diguna pakai. Okay. Kemudian, untuk aim ataupun objektif kita. The aim of this study. With the aim of this research. With the aim of this paper. Okay. Ataupun kita boleh pakai to investigate. To compare the results between product A and product B. Or we want to examine the water quality for this lake. This study is to examine apa. The quality of apa-apa. Okay. So itu adalah susunan perkataan yang boleh kita pakai. What is the problems? A need for, maksudnya saya daripada
masalah tu, kita perlu contohnya kan inaccurate. Produk yang lepas mungkin tidak accurate, inaccurate. So for this product, we want to investigate, we want to enhance, macam tu. Contohnya, ataupun time consuming, tidak cukup, ada disadvantage daripada produk-produk yang lepas. Okay. Kita melihat kepada problem ni adalah perkara-perkara yang telah lalu. Okay. Apa yang ada masalah? Okay. What the paper does? Okay. This paper, or this study, these investigations, or this paper will address, ataupun this paper address. Okay. This paper need to compare, or consider, or discuss, or examine. Okay, itu adalah isi dalam dia. What the paper does. Okay, kemudian kita tengok results. Okay. It will cause tu sebab. From the result. Okay, contohnya constraint. Okay, strength konkrit kita menurun. Okay, it will cause the strength of the concrete will fail because the concrete is cracked. Okay. Ataupun the quality of water is decreased. Decrease, okay. Or had no effect, tidak ada effect, tak ada significant. Itu adalah perkataan-perkataan yang sering digunakan pakai. Ataupun were achieved, contohnya kan satu-satu produk itu kita test berjaya. So we can say that the quality of this product will achieve the standard or comply the standard. Okay. The implications, the evidence, the results indicates, or the results shows a good quality for apa? Or it means that dia menunjukkan, it means that the evidence shows that macam tu. Ayat-ayat yang perkataan yang sering digunakan pakai dalam praktek. Doktor, macam result tu, kita nak cerita, kadang-kadang kita confuse. Kita nak cerita result ni, kita cerita objektif pertama kita tercapai. Adakah itu result yang perlu dinyatakan dalam abstrak? Tidak. Kita nak menyatakan, contohnya kita nak tahu dia punya kebolehkerjaan. Kebolehkerjaan bagi satu produk itu. Contohnya produk untuk mengutip sampah. Berapakah produk ini mampu untuk mengutip sampah 3 tan dalam tempoh 2 jam. Macam tu. Itu adalah the best result yang kita dapat. Result study itulah. Yes. Kan, bukan kata kita dah capai 3 objektif. Jadi kat sini kita nyatakan kajian ni telah berjaya mencapai ketiga-tiga objektif. Bukan tu Bukan. Result ni adalah hasil kajian kita. Sampai sini saja kita punya sembang santai projek akhir. Semoga dapat iktibar, dapat sesuatu yang terbaik untuk kita kongsikan, untuk kita buat kita punya penulisan satu hari nanti. Jadi sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.